trying, kita takkan putus asa, putus harapan. Dah check kesuburan ke? Dah check? We've done all the, I don't want to say all the tests, tapi banyak lah kita dah check dah. Banyak. I punya semua kita dah check, Jana punya semua dah check. Kita tahu apa yang kita kena focus on, what are maybe some of our weaknesses lah. So kita start dengan IVF kan. So bila kita buat IVF untuk undergo IVF proses, korang ni kena melalui banyak test. Sebab dia akan inject all the hormones, everything. Dia akan test everything lah, semua blood test, semua. So macam IVF ni adalah stage yang paling terakhir orang buat. Tapi kita buat IVF dulu, baru kita pergi ke stage lain. So bila kita buat IVF ni, kita terus awal-awal lepas 6 bulan kita kahwin, kita terus buat IVF. So kita terus tahu yang kita ada banyak complication. Macam orang lain, orang yang macam tak mampu untuk buat IVF, korang akan go through macam proses yang A sampai Z dulu kan. Macam kita terus pergi Z. So kita dah tahu dah apa kita punya kelemahan, kekurangan dari segi medi. I think a good advice yang kita orang boleh bagi is anyone yang tengah TTC juga, yang bukannya nak terus buat IVF, but our recommendation is pergi jumpa doktor, buat test yang boleh buat supaya korang tahu yang korang punya korang punya starting point tu kat mana. Okay, kalau laki punya sperm tu ada masalah, kita tahu macam mana nak improve. Kita tahu nak ambil suplemen apa, nak improve our daily lives macam mana, kena jaga makan, kena jaga diet, kena jaga tidur. Dan kalau segi perempuan, mungkin dia orang punya darah semua okey, tapi vitamin D tak cukup. Kita tak tahu yang vitamin D kalau dia dah kurang, dia susah untuk telur tu keluar setiap bulan kan. Ada benda-benda kecil macam I lah. I vitamin D I low, pasal I punya hormon pun low. So I tahu benda-benda. So bila I tahu hormon I low, I tak makan ayam. I dah 2 bulan dah I tak makan ayam. Sebab ayam banyak hormon kan. So tapi kita try lah. Lepas tu vitamin D, I makan suplemen vitamin D. Tapi at the same time, kita try juga untuk dapatkan natural vitamin D. But apa I nak cakap daripada ni is that semua orang, semua perempuan, semua lelaki, badan-badan dia lain tau. So walaupun ada ramai yang bagi diorang punya suggestions yang kita sangat-sangat appreciate, every time someone gives us a suggestion, kita akan baca benda tu and kita akan research benda tu, and kalau kita rasa that kena dengan apa yang kita perlu, we will go see a doctor and further on that. Tetapi apa yang I think everyone needs to understand is everyone's body is different. Ada orang tanya kenapa kurang vitamin D tu punca susah dapat anak. Pretty Berry tanya. So vitamin D is vitamin needed. Vitamin D is needed. Semua orang perlu vitamin D. But kalau perempuan tak cukup vitamin D, it affects apa sayang? You punya I think the eggs quality. Untuk nak keluarkan telur tu and to make a healthy egg. Zaman sekarang kan orang macam zaman generasi sekarang kan, especially kita lah millennial and ke bawah, kita kan dibesarkan dengan macam indoor, kita kurang pergi outdoor. Yalah, orang Malaysia kan panas kan. So kita tak cukup vitamin D, and then kita banyak makan processed food. So benda-benda ni affect hormon tau korang. So indirectly hormon level tu penting lah. Macam kalau hormon level sangat low, kita punya egg tu tak boleh besar. Telur kita takkan membesar. Macam ada telur banyak, tapi telur tak boleh besar sebab hormon kita tak support tumbesaran telur tu. So tapi go get your own blood test. Itu yang I nak cakap sebab semua orang lain. Ada orang macam ada orang hormon level dia okey, vitamin dia okey, tapi dia punya ketebalan rahim pula nipis. Faham tak? Itu masalah lain. Itu masalah. Macam dah lekat, nanti tak lekat, tak so jadi. Kita nak suggest kat orang macam okay, mungkin kita tak cukup vitamin D, but we cannot just recommend that for orang lain sebab mungkin diorang punya vitamin D okey tapi diorang ada masalah lain. So jangan just dengar cakap orang macam makan tembikar okey, makan soybean okey. Just go get yourself checked and see what your personal body needs. Senang komen, jana rezeki tu dari Allah. Betul. Kita redha je. Kita tak pernah pun persoalkan ya Allah kenapa tak bagi, macam give up ke apa, tak. Tapi benda ni macam every month kena I just nak bagi tahu dekat semua orang yang
benda ni macam mana pun kita try avoid, setiap bulan bila dah sampai waktu period tu, memang setiap perempuan yang cuba nak mengandung, dia akan rasa breakdown setiap kali dia period. So itu adalah proses yang memang is like a grieving cycle, monthly grieving cycle. Bayangkan tiap-tiap bulan kena melalui kesedihan tu. Walaupun I try nak avoid, nak tunjuk dekat Dini yang macam I okay sekalipun, bila keluar tandas kan, bila tengok period kan, tapi I akan nangis senyap, kadang-kadang nangis, sorok sebab tak nak tunjuk yang kita sedih. Kadang-kadang nangis dalam tandas. So benda tu biasa, benda tu sebenarnya emosi yang biasa. Bukan tak percaya tadi, percaya je, cuma sedih. Itu je lah. I rasa benda ni bukan seorang. I rasa grieving cycle ni semua perempuan. And ramai je I tengok suami-suami yang komen macam, oh kita dah TTC 15 tahun, 10 tahun, 9 tahun. I bukan nak invalidate lelaki punya perasaan, tidak. Tapi I rasa berat tu pergi kepada perempuan. Dia lebih kepada perempuan sebab perempuan ni dia tertanya-tanya tau, sebab dia melibatkan badan, dia melibatkan body kita. Macam every time after kita ovulation day tu kan, sebab macam dalam kita perempuan kan, kita period seminggu, lepas tu kita tunggu lagi like another maybe 5 days, 10 days, and then kita ovulation day tu kan. So after ovulation day tu, bila kita dah make love everything semua tu, kita akan macam it's a waiting time tau. Waiting time tu yang buat kita fikir macam, lepas tu kita akan fikir macam, bila kita nak exercise apa, kita rasa macam perut kita macam dekat hari-hari tu macam ada sakit sikit, kita akan start overthink sendiri tau, macam ya aku mengandung ke, tak payahlah gerak banyak sangat. Tiba-tiba bangun pagi rasa macam sakit kepala, ya aku migraine ke, aku macam morning sickness ke. Walaupun benda tu kita tak communicate dengan suami kita kan, tapi dalam hati, dalam badan kita, sebab kita yang rasa kita yang bertanggungjawab untuk carry baby tu. So kita yang terfikir-fikir, benda ni jadi ke tak jadi. So benda tu cycle every month, like 2 minggu kita happy, and then another 2 weeks is a waiting time. And bila hari period tu, hari yang kita akan kecewa setiap bulan. So I sedih. Bukan I tak adalah fragile dengan komen-komen orang. I just share yang I sedih, yang ini adalah proses yang semua ibu-ibu yang semua wanita, isteri yang cuba nak mengandung lalui. Bukan I seorang, dan ada ramai lagi yang bertahun-tahun. Semalam bila I baca komen semua orang, I rasa sedih sangat. I baca komen semua orang, I rasa macam sedihnya orang lain lagi lama. So I just rasa macam kesedihan tu sebab dia sedih-sedih. Kita dah biasa sedih, kita terima takdir Allah tak bagi kat kita lagi, kita okay. Tapi at the same time kita ikhtiar. And kenapa I buat video semalam tu adalah I nak bagi tahu ke orang yang komen-komen, kita ni kita buat semua proses, kita ikhtiar. Mungkin ada yang tak sempat buat atau belum buat, ataupun kadang-kadang atas nasihat doktor tak boleh campur-campur sebab ada terlalu banyak tips orang bagi. Macam ada 1001 tips yang orang kongsikan. So kita tak boleh buat benda tu dalam satu cycle tu, nak buat semua benda, nak campurkan semua tips-tips orang tu, tak boleh. Dia kena macam okay, 3 bulan kita buat tips, ikut follow cara ikhtiar 1, and then another 3 months tak jadi, kita buat ikhtiar 2 pula. Dia tak boleh campur-campur semua tu. So I nak bagi tahu tu je, yang kita ni kita mencuba, kita ikhtiar, and then macam setiap orang dalam hidup ni Allah memang dah adil. Allah tu maha adil. Dia bagi orang ni kebahagiaan kat tempat lain, dia bagi kekurangan kat tempat ni. Dia bagi orang tu rezeki dekat tempat lain, tapi dia bagi kekurangan dekat bahagian lain pula. So itulah. So thank you semua yang komen-komen, yang dengar cerita I, yang sedih dengan I punya video. I tak expect lah semua orang akan macam boleh relate, but I'm happy lah, at least sedikit sebanyak orang aware lah yang soalan tu sensitif. Sebenarnya
Yelah, soalan tu sensitif lah. Sebab benda ni kita faham benda ni is a Malaysian culture. Untuk kita selalu tanya macam untuk orang yang bujang bila nak kahwin, untuk yang dah kahwin bila nak ada anak. So it's integrated in our culture as Malaysians to ask these questions, walaupun sebenarnya question-question ni sensitif. Macam other cultures, especially like Western cultures lah, diorang tak tanya soalan ni sebab untuk diorang benda ni sensitif, and sebenarnya untuk semua orang benda ni sensitif juga. So ada setengah orang yang boleh tanya, and setengah orang rasa macam just no need to ask. Sebab kalau orang tu dah kahwin and they're trying, kalau belum lagi lah, you tanya tu tak membantu dia orang untuk dapat anak tu lebih cepat, faham tak? Kadang-kadang it just reminds them yang dia orang masih belum dapat apa yang dia nak. So it's a question I think better just left unsaid, especially kalau you tak rapat pun dengan orang tu. And untuk perempuan dia macam lagi sensitif kalau you cakap macam oh dah pregnant ke. Satu, it means like oh dia nampak pregnant, dia nampak lebih besar, which I think is quite stupid to say lah to a girl. Lagi satu, kalau dia bukan pregnant, dia remind orang tu yang dia belum pregnant lagi. So I rasa soalan tu it's a sensitive question yang I rasa lebih baik tak payah tanya lah. Itu je. Ya, hidup berdua dulu pun okey, betul. Okey, no, tak ada masalah. Netizen Malaysia tak relax. Don't be stressed, nanti kena hormon. Nur Beauty HQ. Satu benda pasal saya ni ada bipolar. So sepanjang setahun mencuba untuk dapatkan baby ni, saya tak boleh makan ubat saya. So ada momen-momen yang saya breakdown sangat-sangat, ataupun sakit saya teruk sangat, saya tak boleh makan ubat. So dia macam dalam fasa sekarang ni, minggu ni mungkin antara yang agak teruk lah. So saya kena makan ubat sepatutnya. Tapi memang I dah jumpa I punya psychiatrist, memang tak ada ubat yang sesuai, ubat bipolar yang sesuai untuk ibu-ibu, perempuan-perempuan yang cuba nak mengandung. Ada satu, tapi ubat tu tak sesuai dengan ubat tu tak sesuai dengan tak membantu you. So dia so ada satu, ada kebanyakan ubat bipolar tak sesuai untuk yang tengah TTC. Ada beberapa yang doktor tu cakap boleh, tapi bila kita cuba ubat tu tak membantu. So better tak payah ambil lah. So there's a lot of different things. Semua orang ada challenge dia orang. Itulah salah satu challenge untuk Jana juga. So I bukan saja stres ke over ke, mungkin untuk orang yang ada orang lain yang sedang TTC juga rasa macam tak payah over lah, tak payah over emotional lah. Dia beza dia sebab saya memang mentally unstable. Saya memang bipolar, saya memang pesakit mental. So memang saya akan terpaksa korbankan lah saya punya emosi. Memang doktor saya pun cakap yang saya kena happy and kurangkan stres, tapi at the same time dia pun tak tahu macam mana nak tolong saya. Sebab psychiatrist tahu pesakit bipolar memang perlukan ubat, tapi at the same time untuk wanita yang cuba untuk nak pregnant tak boleh makan ubat bipolar. So I rasa benda tu it's hard for me. Mungkin orang tak faham, tapi it's hard for me. Sebab tu I buat video. Bila I rasa I nak nangis, macam Dini dia tak suka pun I buat video nangis-nangis depan orang. Tapi I rasa that is the best way untuk I just let go my emotion. Daripada I macam pressure sorang-sorang, I just buat video je. So kalau korang tengok I macam unstable tu, overly emotional ke, I memang that's how I feel. I memang rasa macam tu. So I just share je lah. And ada ramai komen bawa Jana pergi bercuti.
Macam hari tu kita dah spend dekat Kita- nak 2 bulan kat London. Itu bukannya hanya untuk study, memang study, but it was also to trying to have a macam break. have a good lifestyle. Dekat London tu I rasa memang I rasa that's the lifestyle I need kan, tapi kita kena balik sebab ada urusan kerja. Tapi I rasa macam lifestyle kat London tu sambil study tu buat I rasa sangat tenang and healthy. That's why bila I balik tu I expect macam, sebab kita dah healthy kat sana kan, so I balik tu I memang ada high expectation yang I ada chances untuk mengandung kan. Tapi still Allah tak bagi, tak ada rezeki. So sebab tu yang breakdown sikit. Kalau ramai yang nasihatkan I pergi bercuti, benda tu memang itu yang kita buat kan sayang kan. Ya like I memang kurangkan berlakon. I memang macam ni lah, korang tengok I buat hosting. Tapi next week I dah nak start shooting balik dah. So macam I harap I okay lah. Just ignore cakap orang. WR sayang, I ignore je cakap orang. Tak adalah terasa sangat. I tak tahu hari tu yang komen tu, I terasa satu je komen tu. I rasa sebab I rasa macam it's unfair bila orang macam persoalkan hormon dini pula. I macam apa kena-mengena dengan hormon dini pula. I rasa macam sebab I rasa tanggungjawab mengandung tu dekat I. I rasa macam tu. I rasa macam I tak tahulah perempuan lain rasa macam mana, tapi I rasa macam bila benda tu tak jadi setiap bulan, I rasa kegagalan tu dekat diri I.